إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La illallah. Sidang yang dirahmati sekalian, dengan cakap ketua khatib sedang membaca khutbah, dan dengan demikian akan menghilangkan para imam dan sebagai kenyataan juga imam yang akan membawa pada pembimbing tolong matikan untuk sebentar waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyuruh diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi yang ditegahnya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati sekalian, khutbah hari ini solat teras kekuatan umat. Renungilah firman Allah dalam ayat 1 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjuangan dalam meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini bukanlah suatu yang dijanjikan dengan berbagai kemudahan dan kesenangan, serta tidak pula dihamparkan dengan permainan merah. Sebaliknya, perjuangan suci ini menuntut pada semaksimal mungkin pengorbanan daripada pejuang Islam dari segi masa, harta, pemikiran, hatta nyawa itu sendiri. Sebelum datangnya pertolongan dan janji kemenangan daripada Allah, kebenaran Islam dengan sumber rojokan utama yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Tuhan pencipta seluruh makhluk termasuklah manusia, bukanlah merupakan suatu tiket yang memudahkan Islam untuk diterima oleh umat manusia, kerana hati yang tertutup daripada menerima kebenaran Islam bukan sahaja menolak Islam, malah sentiasa berusaha siang dan malam dalam memadamkan cahaya agama Allah dengan berbagai usaha dan cara. Ketika menyoroti perjalanan dakwah yang telah dimainkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sendiri, maka kita dapati bagaimana pahit getir liku perjuangan yang telah dirangi oleh baginda sebelum mencapai kemenangan yang besar. Sebagai seorang Nabi lagi Rasul untuk umat akhir zaman, maka ujian, cabaran dan tentangan yang terima oleh Nabi SAW dalam memastikan Islam dapat merintah dan memimpin dunia
begitu kuat dan hebat, meliputi serangan mental dan fizikal dalam menguji kesungguhan, kesabaran dan keimanan kepada Allah. Malah kita Nabi Muhammad terkenal dahulu lagi sebagai seorang amanah yang bercakap benar, menceritakan Isra Mi'raj kepada penduduk Mekah, maka timbulnya penentangan yang lebih kuat, bukan saja daripada kalangan orang kafir, malah orang yang telah beriman kembali menjadi murtad. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, antara ujian dan tekanan hebat yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW ialah apabila bertambahnya penentangan terhadap dakwah Islam serta penyiksaan terhadap tubuh badan Nabi selepas kewafatan istri tersayang, yaitu Siti Khadijah yang selama ini menjadi penghibur, pembantu serta tempat mengadu, di mana beliau mempertahankan suaminya yang bergelar Rasul ketika umat manusia menentangnya. Begitu juga dengan kewafatan bapa saudaranya Abu Thalib yang selama ini banyak membantu tugas Nabi mengembangkan dakwah Islam, walaupun beliau sendiri sehingga akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW menamakan tahun kewafatan kedua-dua manusia yang telah banyak berjasa sebagai tahun duka cita, bukan disebabkan terlalu sedih dengan kewafatan keduanya, sebaliknya kerana kesedihan akibat dakwah Islam semakin mendapat tentangan yang hebat, sehingga setengah ulama mengatakan bahawa selepas kewafatan keduanya maka tidak seorang pun lagi memeluk Islam. Dalam masa yang agak lama, tidak sebagaimana sebelum ini. Begitu juga dengan penyiksaan terhadap batang tubuh Nabi Muhammad SAW semakin kuat, sehingga tekanan terhadap mental dan fizikal baginda semakin hari semakin bertambah. Antaranya hikmat kepada kewafatan keduanya adalah baginda memastikan Nabi mampu berdikari dan bergerak lebih maju dalam mengembangkan dakwah Islam tanpa perlu rasa terlalu bergantung kepada sesiapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menepis tuduhan liar pihak musuh Islam yang mendakwa bahawa dakwah Islam hanya berjaya kerana Nabi SAW dilindungi oleh Abu Thalib. Oleh itu, dalam berjuang maka kita mesti bergantung harapan sepenuhnya kepada Allah, bukan selainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selepas menghadapi penentangan dan penyiksaan yang begitu hebat di Mekah, lalu Nabi Muhammad SAW cuba mengorak langkah untuk mengembangkan dakwah Islam kepada penduduk Taif. Namun cita-cita sucinya tidak tercapai apabila seruannya kepada penduduk Taif bukan saja diejek dan dimaki hamun, malah penduduk Taif menyuruh padang dan budak-budak kecil berbaris di sepanjang jalan bertujuan supaya melontar Nabi dengan batu sehingga tubuh baginda berlumuran darah. Walaupun Zaid bin Harithah tiba untuk melindungi Nabi daripada lontaran tersebut. Inilah antara kemuncak kepada ujian Allah pada Nabi Muhammad SAW bagi memperteguhkan keyakinan dan semangat baginda dalam meneruskan perjuangan Islam. Tidak cukup dengan penduduk Mekah yang menentang dan menghalaunya, ditambah dengan penduduk Taif yang mengingkarinya. Melihat penderitaan Nabi Muhammad SAW dan ejekan penduduk Taif terhadapnya, maka datang malaikat yang menawarkan agar dia diberikan kebenaran untuk menghampakkan penduduk Taif yang ingkar itu dengan
bukit, tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya kerana menaruh keyakinan bahawa daripada keturunan manusia yang ingkar itu bakal lahir generasi yang bakal menerima dan memperjuangkan Islam. Islam bukannya agama membalas dendam, sebalik dakwahnya memerlukan kepada pengorbanan dan kesabaran sebelum datangnya kemenangan dan kegemilangan di dunia dan di akhirat. Ketika menyentuh mengenai pengorbanan, maka kita turut mengingati bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama malaikat Jibril naik ke langit semasa peristiwa Mi'raj telah menghidu bau yang begitu harum yang keluar daripada bau masyidah, iaitu penyikat rambut puteri Fir'aun yang telah direbus hidup-hidup dalam kawah yang menggelegak airnya bersama keluarganya tercinta demi mempertahankan keimanannya. Begitu juga Nabi diperlihatkan segolongan manusia yang menanam dan mengetam setiap hari, tetapi tanaman itu kembali sebagaimana biasa dan kemudian diketam lagi. Begitulah seterusnya, di mana yang merupakan kelebihan yang dianugerahkan kepada pejuang yang berjuang pada jalan Allah. Benalah janji Allah sebagaimana dalam ayat 169 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yarzaqun. Maksudnya, dan janganlah sekali-kali engkau menyangka bahawa orang-orang yang gugur syahid pada jalan Allah itu telah mati. Bahkan mereka terus hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, jika umat Islam pada hari ini ditimpa dengan berbagai tekanan dan penindasan dalam mempertahankan keimanan dan menjaga kesucian agama Islam, maka ia sudah menjadi sunnatullah dan bukanlah yang satu yang pelik, kerana Nabi Muhammad SAW menerima ujian yang lebih hebat lagi. Jangan rasa jemu dan takut dalam meninggikan kalimah Allah, kerana kita mesti yakin bahawa kita bukan orang pertama yang memulakan kerja suci ini, dan kita juga bukan orang yang terakhir yang akan berjuang Islam. Sebaliknya, kita merupakan antara rantaian perjuangan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul-rasul serta perjuangan sebelum kita, dan ia bakal diteruskan oleh generasi selepas kita sehingga hari kiamat. Kita yang dianugerahkan nikmat merdeka mestilah mengisikan kemerdekaan dengan melaksanakan Islam, bukan menepikannya. Kita juga mesti menghulurkan bantuan kepada saudara seagama kita yang sedang ditekan di seluruh pelosok dunia, yang sedang menderita sehingga ada yang terpaksa mencari perlindungan di negara kita. Begitu juga kita mengingati peristiwa Isra Mi'raj, maka kita mesti ingat dan berusaha dalam memerdekakan semula Masjidil Aqsa dan bumi Palestin daripada jengkaman Yahudi, di mana mereka bersandiwara dengan berundur dari Gaza, sedangkan kekuasaan sekitar Palestin terus dirampas. Antara perkara yang mesti dilakukan oleh umat Islam dalam memperteguhkan pendirian dan menaikkan semangat jihad dalam memperjuangkan dan mempertahankan Islam ialah dengan sentiasa menjaga solat yang merupakan rukun Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW semasa Isra dan Mi'raj. Tanyalah diri kita, berapa lamakah kita menunaikan solat 5 waktu dengan 17 rakaat saja sehari semalam?
berbanding kita menghabiskan masa di pejabat, di sekolah, di padang bola, di kedai makan, menonton TV dan selainnya. Bila kita bayangkan betapa luasnya surga, tetapi ramai manusia yang tidak ingin memasukinya akibat terpesona dengan dunia, maka begitulah juga kita dapat lihat betapa lengangnya masjid walaupun luas dan masuknya hanya percuma, sedangkan ramai umat Islam menjauhinya. Oleh itu, ubah sikap dan keadaan dengan memperbaiki mutu solat kita, dan cubalah sedaya upaya dalam menarik lebih ramai umat Islam, terutamanya golongan remaja, untuk berjinak dengan masjid. Binalah umat kemenangan dengan solat dijadikan teras kekuatan utama. Ingatlah kita bahawa untuk kemenangan bukan semata-mata diraih dengan ramai tentera, hebatnya senjata, tetapi apa yang lebih penting ialah dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya melalui solat yang ditunaikan dengan penuh amanah. Renungilah firman Allah dalam ayat 286, yaitu penutup surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maksudnya, Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat ganjaran kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang dilakukannya. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami berdosa jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan ke atas kami bebanan yang berat, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke atas kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kami kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, bantulah kami dengan mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kufur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adil wa anim wa tafadal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik asrafil aradi wal ajam wa imami taibati wal harami wal hikam Abi Qasim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, alhamdulillah yamdan katsiran kama amar,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقنا الملك السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدريشة ووالي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدريشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Soft, betul kan soft.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayyi suratin ma syaa rabbak. Kalla tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah. Sadaqallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idhin lillah Allah Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi
Allahumma
كثير ربنا